Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Nama saya Muhammad Furqan bin Nurzi. Islam telah menetapkan makanan yang halal dan yang haram. Makanan halal boleh dijelaskan dengan sesuatu bahan makanan yang suci dan baik, di samping tidak melanggar syariat Islam sewaktu mendapatkan dan menggunakannya. Marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta dengan maksudnya sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. Dari suratul Maidah ayat 87. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, yakni pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Suratul Mu'minun al-ayah 51. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Alhamdulillah. Baik, isu halal semasa di Malaysia yang kami pilih ialah produk jus Al-Sunnah dan jus penawar. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Zain. Saya akan menerangkan latar belakang dan punca isu produk jus Al-Sunnah, jus Al-Sunnah Gold dan jus penawar. Jus Al-Sunnah Gold dan jus penawar merupakan produk kesihatan keluaran syarikat Seri Saga Marketing Sdn Bhd. Produk ini dahulu dikatakan mampu merawat dan mencegah pelbagai penyakit seperti sakit sendi, kebas kaki tangan, sakit urat dan pelbagai penyakit lain. Punca berlakunya isu halal tentang jus Al-Sunnah Gold dan jus penawar ini ialah kerana pernah viral pada tahun 2018 tentang kematian seorang wanita berusia 28 tahun kerana mengamalkan jus Al-Sunnah ini selama 6 bulan untuk mencegah penyakit gout. Hasil pemantauan bahagian keselamatan dan kualiti makanan ke atas jus Al-Sunnah juga mendapati bahawa syarikat Seri Saga Marketing Sdn Bhd tidak wujud dan telah melanggar Seksyen 16 Akta Makanan 1983. Produk kesihatan ini juga tidak memiliki sijil halal kerana produk ini dihasilkan secara haram oleh pasangan bukan Islam di sebuah permis berhampiran ladang babi di Pulau Pinang. Hasil siasatan mendapati produk yang didakwa mengandungi 100% buah-buahan ini dihasilkan menggunakan air paip, air karamel dan bahan perisa buah-buahan serta dicampur palsu dengan steroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqmanul Hakim bin Jamuluddin akan menerangkan berkenaan pandangan ulama kaitan isu penjualan suplemen. Suplemen yang dimaksudkan ialah jus Al-Sunnah Gold dan jus penawar.
dan lain-lain. Kaedah periklanan dengan cara dakwaan melampau atau overclaim dalam Kamus Merriam-Webster merujuk kepada perbuatan untuk membuat dakwaan palsu atau berlebih-lebihan tentang satu produk. Oleh itu, perbuatan ini adalah sama seperti menipu yang dilarang dalam Islam. Tambahan lagi, kaedah pemasaran ini juga dilihat bertujuan untuk memanipulasi seseorang supaya tertarik dengan tawaran dan dakwaan penjual itu dan seterusnya membeli produk tersebut. Namun, apabila produk tersebut digunakan, kesannya tidak sama seperti yang didakwa. Di samping itu, perbuatan dakwaan melampau atau overclaim boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Individu yang mengeluarkan iklan palsu mengenai bentukan kuantiti, kualiti, harga, keberkesanan dan sebagainya boleh didenda tidak lebih RM5,000 dan penjara tidak lebih daripada 3 tahun. Manakala pertubuhan boleh didenda tidak lebih daripada RM100,000 bagi kesalahan pertama dan tidak lebih RM200,000 bagi kesalahan kedua. Antara bentuk salah faham lain terhadap pemakanan sunnah dalam masyarakat Islam di Malaysia adalah menganggap semua barang makanan yang bercap halal adalah baik. Kebanyakan anggota masyarakat mengambil pendekatan selagi terdapat logo halal pada makanan, maka tidak menjadi masalah untuk mengambil makanan atau produk tersebut. Walau bagaimanapun, kita digalakkan untuk mencari makanan yang halal. Kita juga sebenarnya digalakkan untuk mengambil makanan yang thayyiban, iaitu makanan yang baik. Pengambilan makanan yang halal tetapi tidak sihat seperti minyak segar, makanan tinggi kandungan gula, makanan ringan tidak selalu dengan konsep makanan halal dan thayyiban yang dianjurkan oleh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Kristina binti Zaidi. Saya akan menerangkan tentang kesan atau impak dalam negara. Kenyataan rasmi mengenai isu tersebut telah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, iaitu Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Jus tersebut telah diharamkan oleh KKM sejak 2017. Namun, ada segelintir penjual yang masih degil menjualkan jus tersebut. Individu yang mengamalkan jus tersebut akan mengakibatkan kesan sampingan yang serius dan boleh membahayakan kesihatan seperti kelemahan otot, tekanan darah tinggi, peningkatan risiko berjangkit dan katarak. Bukan itu sahaja, pesakit yang menghadapi kencing manis juga adalah berisiko tinggi kerana ianya boleh menyebabkan paras gula dalam darah tidak terkawal dan boleh mengakibatkan komplikasi yang serius. Ini disebabkan bahan-bahan yang terkandung dalam minuman tersebut, antaranya desamination dan corticosteroid. Bahan yang digunakan ini untuk merawat masalah pembekakan. Steroid juga mempunyai sifat anti radang yang mampu memberi kesan segera dan pantas. Pengguna mungkin rasa lebih bertenaga, hilang kesakitan sendi dan rasa lebih sihat selepas minum jus tersebut. Namun, kesan jangka panjang pengambilan produk yang mengandungi steroid lebih mengimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azkar Afnan bin Muhammad Rozib akan menerangkan berkenaan solusi kepada isu yang berlaku. Menurut kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, telah melarang penjualan 3 jenis produk iaitu jus as-sunnah, jus as-sunnah gold dan jus penawar yang didakwa dikeluarkan oleh syarikat Syed Sagar Marketing Sdn Berhad. KKM telah mengesahkan bahawa syarikat tersebut tidak wujud, di mana perkara seperti ini telah melanggar Seksyen 16 Akta Makanan 1983. Oleh itu, produk ini amatlah tidak digalakkan untuk dibeli oleh setiap lapisan masyarakat kerana produk ini mengandungi bahan-bahan yang terlarang seperti dexamethasone dan prednisolone. Walaupun sudah dilarang dan diharamkan penjualannya, namun produk minuman kesihatan jenama jus as-sunnah, jus as-sunnah gold dan jus penawar masih bebas ditemui dan dijual di pasaran. Oleh itu, semua pasukan pegawai bahagian penguatkuasa farmasi BPF dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melakukan serbuan rampasan puluhan botol produk tersebut itu di sekitar Jalan Raja Bot, Chowkit.
Pihak berkuasa kesihatan turut memberikan amaran kepada individu-individu yang ingin menjual produk tersebut boleh dikenakan denda yang tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan turut mengarahkan peniaga-peniaga termasuklah peniaga-peniaga dalam talian yang masih mempunyai baki stok produk tersebut agar menghentikan serta-merta penjualan semua produk dan menghubungi pejabat kesihatan daerah untuk tujuan penyitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahlan bin Ibrahim. Kesimpulan yang kami dapat rangkul daripada Juz As-Sunnah Al-Ghul dan Juz Penawar, rakyat Malaysia perlulah berhati-hati ketika memilih produk-produk yang tidak yakin halalnya, agar mengelakkan kita dari memudaratkan diri dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, penjual juga hendaklah berwaspada terhadap mempromosikan atau menjual sesuatu produk yang tidak pasti status halalnya, agar dapat menjaga keselamatan orang awam dari sebarang penyakit yang tidak diingini. Justeru, pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan secepat mungkin terhadap produk-produk yang tidak yakin halalnya, supaya umat Islam tidak lagi ragu-ragu dan tidak menimbulkan isu dan fitnah terhadap produk-produk tersebut. Okey, sekian dari kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.